Ini yang menyebabkan kami memilih untuk, ya, kalau ada kesediaan daripada Datuk Seri Ismail Sabri untuk berbincang, apa salah? Dan kebetulan saya harus akui bahawa perbincangan itu dalam suasana yang sangat baik. Beliau menyatakan apakah boleh dalam perkara yang kita sepakati, COVID-19, kerana kita merasakan perlu ada pendekatan baru yang lebih berkesan. Peruntukan tambahan untuk rakyat 45 bilion yang kita cadangkan, yang Datuk Seri Ismail mengatakan boleh, tapi biar ada kesepakatan. Kemudian kita tambah, jangan ada hanya hemburan wang dan dana begitu besar, tapi apakah kaedah tender, pembelian, kos munasabah, jangan ada keterisan atau kebocoran. Maka harus ada pemantauan. Hal-hal ini dari segi prinsipnya dipersetujui, walaupun perlu dicerakinkan dengan cara terperinci, kerana ini belum pernah berlaku. Ada orang yang sebut ini soal CSA, mengenai confidence, maknanya kita bagi pengakuan jangan gagu dalam undi percaya. Dan bila undi belanjawan umpamanya, tetapi dalam masa yang sama diberi jaminan tentang layanan kepada ahli-ahli parlimen pembangkang. Tetapi kita bukan berdepan dengan satu kerajaan yang mana majoritinya minoriti atau majoritinya hilang. Dia masih ada majoriti yang sangat kecil. Maka memerlukan satu kerjasama supaya menjamin tidak ada keluh kesah dan kerisauan untuk meneruskan dengan undang-undang, sama ada pembatalan darurat dan sebagainya. Jadi kita terpaksa berolah suatu perkara yang baru, yang ada secebis dari pengalaman CSA, ada sebagai tentang persefahaman baru. Dan ini yang kita lontarkan. Tetapi kita tekankan kepada Perdana Menteri, dan Perdana Menteri mengaku, ya, saya terima peranan saudara masih membangkang, masih memantau, masih mencari apa-apa kelemahan besar, sama ada dasar atau pelaksanaan. Jadi ini tidak berubah. Sebab itu saya tegas kembali ditanya, bukan kita minta jawatan di situ. Bukan ada rundingan kedudukan. Rundingan itu pertama soal COVID, kedua soal ekonomi rakyat. Dan sekiranya perkara ini dapat disepakati, maka kita boleh beri jaminan, kita akan jamin supaya kerajaan itu agak stable. Dan Perdana Menteri dan Barisan Jemaah Menteri yang kita harap akan lebih berwibawa, dan kita suarakan janganlah ambil tokoh-tokoh yang nyata prestasinya sangat lemah, ya, asalkan ambil allowance dalam keadaan orang susah, itu kita suarakan. Tetapi keputusan Perdana Menteri, kita hanya suarakan keresahan rakyat tentang perkara ini. Jadi apakah yang berlaku sekarang? Semalam kita sepakati, kita bersetuju mengambil kira nasihat Kepada Yang Maha Mulia Di-Pertuan Agong tentang menyederhanakan politik, mematangkan politik. Jadi sekurang-kurangnya dalam politik kita ini tidaklah umpamanya satu keadaan di mana ada permusuhan yang tajam, sampaikan benci dan mengheret orang, menggunakan jentera kerajaan, polis dan SPRM. Kalau bersalah soal lain, tetapi seperti mana kita tahu dalam berlaku, termasuk tokoh-tokoh besar dulu